held for sale. Okay, that's why saya kata penting ni korang sambung degree sebab ilmu-ilmu ni tak ada kat diploma. Dan even kalau kata dekat diploma pun belajar non-current asset held for sale pun, kalau ada pun dia akan sentuh at surface saja. Maksudnya dia tak betul-betul dalam pasal benda ni. Sebab benda ni penting. Kenapa saya kata penting? Sebab benda ni kamu boleh gunakan dia dalam creative accounting, sebagai creative accounting. Maksudnya kamu boleh advise company untuk how to, kan kadang-kadang kan kalau kata kamu kerja yang company besar, ada yang setengah company, dia suka net profit dia rendah. Faham tak? Dia suka net profit dia rendah sebab dia suka net profit dia tinggi sebab mungkin dia adalah public listed. So dia minta kamu as an accountant advise company, advise management how to deal and then how to increase net profit tanpa kita buat penipuan. Tapi kita menggunakan kaedah-kaedah yang dibenarkan dalam accounting standard. Faham tak? Okay. Salah satu advantage yang kita boleh guna adalah yang kita boleh convert daripada yang PPE. Sebelum ni katakanlah aset tu adalah PPE. PPE atau tak kisahlah, dia adalah property plant and equipment. Dia bawa MFRS 116 sama ada di bawah 116 ataupun dia adalah investment property. Investment property adalah bangunan Nanti kita akan belajar investment property nanti. Investment property adalah bangunan juga. Dia bangunan juga. So, kadang-kadang korang nampak bangunan tu, korang claim semua dalam satu benda je. Korang kata, ni bangunan. Kalau kata budak diploma, dia akan kata, ni bangunan. So kita record dia sebagai PPE lah. Property Plant and Equipment. Dia akan record dia sebagai building. Sebab apa dia tengok bangunan? Faham tak? Katakan kamu ada bangunan, katakan 10 tingkat. Okay. So kalau kata accountant yang dia tak belajar pasal benda ni, dia akan kata, semua bangunan ni semua kita declare sebagai PPE lah. Tapi tak. Kalau lah katakan bangunan tu digunakan kamu buat, kemudian kamu sewakan kepada orang untuk disewakan lah, senang kita. But then dia punya karakteristik dia akan bertukar. Dia bukan PPE dah. Dia bukan bawa MFRS 116. Dia akan jadi bawa MFRS 140 iaitu bawa investment property. Okay. Kenapa saya kata yang ni lain pula? Non-current asset held for sales ni, MFRS 5 ni, apa itu MFRS 5? Okay. MFRS 5, dia dah bagi dah clue kat sini. Asset held for sales. Yang kita ada niat kita nak jual dia nanti. Faham tak? Biasanya kalau kata geng accountant ni dia tak tahu pasal benda ni, dia akan kira bos kata nanti kita ada satu aset ni kita dah tak guna dah aset ni tapi kita nanti nak jual. Kamu kena ingat kadang-kadang bila kita nak jual dia ada proses kadang-kadang panjang. Faham tak? Ada aset yang kadang-kadang dia ambil masa yang lama untuk dia dapat dia untuk dia nak jual. Kemudian mungkin dia mempunyai proses yang panjang sebab dia ada deal lah. Macam tu. Kamu kena faham tau. So, sayanglah kalau kata macam, kalau orang yang tak pandai pasal accounting sangat, dia akan record, tunggu bila deal dah buat, baru kita akan disposal. Kita akan record disposal macam yang korang belajar sebelum ni. Disposal kan, kita terus keluarkan dia daripada PPE. Kan kita ada belajar yang financial statement semester lepas kan. Kan ada bawah PPE statement tu kan dia ada bahagian disposal kan. So bahagian disposal tu korang keluarkan seolah kita dah jual. Betul tak? Korang akan record macam tu. Biasanya kalau orang tak tahu pasal accounting dia akan record macam tu terus. Tapi ada keadaan yang mana kalau kata untuk proses nak deal benda tu terlalu lama, ambil masa lama, hampir kadang 6 bulan, 7 bulan, setahun, kadang-kadang ada yang tadi kawan kamu kata, ada condition yang kadang-kadang lebih daripada setahun. Okay. Kamu kena faham. Nanti kita akan belajar, next class kita akan belajar pasal PPE 116. PPE 116 dia ada karakteristik dia. Apa syarat-syarat kita nak recognize sebagai bawah property plant and equipment. Apa karakteristik dia? Salah satu karakteristik dia yang penting adalah asset held for use.
untuk digunakan. Faham tak? Untuk digunakan. Tak kisahlah digunakan sama ada contohnya macam mesin digunakan untuk production. Kalau kata macam apa meja kursi semua digunakan for administrative. Nampak? Benda tu digunakan. So dia boleh masuk bawah karakteristik 116. Faham tak? Kalau macam tadi saya kata, aset tu dah nak dijual. Bila dah nak dijual, tapi proses dia lama. Kadang-kadang 3 bulan. Kita panggil apa? Kadang 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, setahun. Bila aset tu tidak digunakan, adakah dia qualified duduk bawah PPE 116? Saya nak tanya kamu. Boleh jawab tak? Kalau aset tu dah tak digunakan, adakah dia qualified untuk kita record dia sebagai PPE 116? Boleh tak? Ada yang nak jawab? Oi, kau dengar tak ni? Dengar saya. Agak-agak boleh tak? Antara karakteristik kita nak record dia, nak recognize sebagai PPE 116 yang kita record dia dalam apa yang PPE statement tu. Ada kan yang kita buat kira apa land, building, plant machinery, motor vehicle kan. Kita ada kan record kan tu kan. Salah satu kita nak record sebagai PPE 116 under property plant equipment adalah syarat ia adalah dia mesti aset tu dia gunakan. Sekarang ni bila aset tu nak dijual, kadang-kadang aset tu tak digunakan. Adakah dia qualified duduk bawah 116 dah? Tak, sebab dia dah lost that characteristic. So that's why kita kena keluarkan dia. So keluarkan dia kat mana? Sinilah kita record ni. Nampak? Kita record dia bawah non-current asset held for sale. Yang mana aset yang sedang dalam proses kita nak jual. Itu adalah MFRS 5. Clear? Clear. Ni kita tak masuk lagi tau. Dia punya classification, karakteristik kita tak masuk lagi. Saya nak kamu faham dulu apa yang dimaksudkan dengan MFRS 5 ni. Dia sebab bila dia berubah karakteristik, automatik dia tak boleh duduk dah di bawah kategori tu. Kita kena keluarkan dia, mungkin masuk dalam kategori lain. Dia tak dijual lagi. Faham tak? Kita tak boleh dispose dia. Sebab dia belum dijual. Dia asset held for sales. Unless kalau lah katakan dia asset tu digunakan lagi, dia tunggu sekarang ni tengah proses dia nak jual. Tapi asset tu still guna. Badan kita still maintain di bawah 116. Kemudian bila dah betul-betul jual, kemudian kita dispose. Itu tak ada masalah. Contohnya macam kereta, kita still guna lagi. Selagi mana kita tak jual, selagi itu kita guna. Tapi ada setengah aset yang besar, kadang-kadang dia dah lost dia punya karakteristik dia. Maksudnya dia tak digunakan, mungkin dia mesin tu dah macam dah terbiar macam tu, dah tak digunakan, management kata jual lah. Faham tak? Bila once dia dah tak, satu dia tak guna, kemudian dia ada intention untuk dijual, kemudian kita kena tukar dia kepada dia punya karakteristik dia kepada non-current asset held for sale. So itu dia kata kat sini, a non-current asset held for sale is one that will not be used on continuing basis and whose carrying value will be recovered principally through the sales of that asset. Maksudnya dekat sini, kamu kena ingat tau. Kadang-kadang ada orang kata, berapa kita nak tukar daripada PPE 116 kepada non-current asset? Sama je, dia akan ada juga nanti dalam kita panggil dalam non-current asset. Kan bawah non-current asset kan kita ada PPE, kita ada ni. Dia tukar tempat je, tapi value dia still ada kat situ. Tak, dia ada kelebihan dia. Once kamu tukar, bila dia bawah PPE 116, kamu kena ingat, bila dia bawah kategori PPE 116, dia ada depreciation. So depreciation tu akan di-charge di bawah expenses. Dan expenses akan mengakibatkan net profit kamu akan turun. Faham tak ni? Faham. Faham kan? Faham kan cerita dia? Tapi bila ditukar kepada non-current asset held for sale, dia ada satu karakteristik dia. Dia tak ada depreciation. Maksudnya value dia akan jadi flat.
berapa harga yang selepas dia transfer pergi ke head fossil, nilai dia akan kekal. Faham tak? Sebab dia nanti akan ada lah, nanti saya akan tunjuk lah macam mana. Bila PPE dia nak tukar ke head fossil, biasanya dia kena revalue. Sama lah macam kita jual. Kalau jual, harga dijual itu harga fair value. Bila dia nak transfer pergi ke daripada PPE ke head fossil, aset tu tetap kena di-value. Yang kita belajar MFRS 13 tadi. Kita kena kira pada harga market value. Market value sekarang ni berapa? Kita kira dia. Dan transfer pergi ke ni head fossil. Dan bila value dia, katakan contoh, kita ada satu plant, mesin. Dan mesin tu katakan masa kita beli dulu mungkin 1 million. Sekarang ni mungkin dah jadi, kalau kita kira depreciation mungkin 700,000. Tapi bila kita kira kita panggil, ataupun sini lah, bila kita revalue balik, kita record, rupanya value dia yang terbaru adalah katakan 650,000 contoh market value dia. So kamu akan transfer daripada PPE, harga mula-mula 1 juta kan. So kamu akan transfer pergi ke head fossil, nilai dia bukan 1 juta. Bukan kira carrying value. Kita akan transfer pada harga market value iaitu 600,500. So 600,500 akan record kat sini dalam head fossil nanti. Apa benda ni? Okay, clear? So dia akan transfer lah 600,500 ke dalam non-current asset fossil. Dan bila dia ada dalam non-current